Hai, and assalamualaikum korang. Hai korang, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. As you can see the title below, this is Kisah Seram episode 2. Okay, tapi yang ni special sikit sebab yang ini ada dua cerita. Satu cerita Teha dan satu lagi cerita kawan Teha. Cerita ni tentang dekat hostel. So kita mulakan dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Semoga kita dilindungi lah sebab kita nak cerita-cerita yang seram kan. Jom kita bermula dengan mood seram kita. Nampak tak mood seram kita? Okay, cerita kita bermula sekarang. Okay, first cerita ni adalah cerita dekat hostel, which is Teha tingkat 6. Rasa Teha ada 12 tingkat. Teha tingkat ke-6. Okay, so Teha ni macam biasalah overthinking. Kau baru first time masuk asrama kan, macam tiba-tiba kau kena masuk asrama kan. Teha macam takut lah sebab macam first time. Teha memang dah overthinking lah. Masuk kurutik. Okay, so nak jadi cerita, Teha dah tak ingat dah hari keberapa masa tu. Okay, masa tu Teha nak tidur. And then biasalah bila kita baru-baru masuk hostel, baru masuk bilik, memang masa tu macam nak tidur pun tak lena, macam tak syok kan. Siap terjaga apa semua. Okay, satu malam ni katil Teha ni dah berleka. Okay, satu bilik ada 3 orang. So Teha, roommate Teha dan lagi seorang kat katil single. Teha dah berleka. So Teha tingkat atas. So katil Teha ni bila Teha naik tangga dia ke, kalau Teha berpusing-pusing ke, dia akan bunyi klik macam tu. Dia akan bunyi klik macam tu. So bila macam tu, Teha rasa macam bila ni orang bawah akan rasa, and then bila orang bawah bergerak pun Teha akan rasa. Sebab dia connected kan tu dalam mereka tu. Jadi satu malam ni Teha tengah cuba nak tidur, and then tiba-tiba katil Teha bergegar dia macam tu. Memang bergegar yang macam rasa macam orang tu macam pusing kanan pusing kiri, tapi dia macam bergegar lah, satu katil tu bergegar. And then Teha nampak benda tu kan. Kalau korang tahu, dah berleka, dah satu besi yang macam halang daripada orang atas jatuh ke bawah kan. Ada besi, okay, dia ada besi kat situ. Dia macam menggoncang katil Teha tu. And then Teha macam terus dipandang. Dia terus macam, oh my god, is that macam, sebab macam benda tu besar and hitam. Dia tengah menggoncang. And then Teha terus pandang ke dinding. Lepas tu Teha terus cepat-cepat baca ayat kursi apa semua. Teha terus tidur. So macam esok pagi tu, roommate Teha yang bawah tu bangun kan. Dia terus jemput macam tu, Teha kau goyang-goyang katil. Kau ni OTP pun janganlah nak goyang-goyang katil. Teha macam, so Teha pun pandang lah. Kalau Teha pandang Teha macam ni, dan Teha pandang ke bawah lah kan. Teha jemput dia ke bawah. Teha kata, mana aku goyang salah, aku fikir kau yang bergoyang. Lepas tu Teha pun macam cerita lah, saya Teha nampak benda-benda satu benda goyang-goyang katil kita. Tapi dia macam, tak apa, tak fikir. So kita move up kepada cerita yang kedua. Cerita kedua ni disampaikan oleh kawan kolej Teha. Dia suruh Teha rahsiakan nama dia, jadi Teha namakan dia Nini. Okay, so Nini ni dia, kita orang punya kolej akan ada posting. So dia kata, Nini ni, kau masa nilam kau nak, kau sabar baca. Dia dirahsiakan, jadi Teha namakan dia sebagai Nini. Nini. Few moments later. Okay,
Nini ni baru masuk SEM1. So masa sama lah, bilik ada 3 orang. Jadi Nini ni jenis yang kalau tidur cepat terjaga. And Nini ni ada seorang roommate dia jenis yang suka tidur lambat, which is nama dia Ida. Dia bagi nama samaran je, nama dia Ida. So Ida ni suka tidur lambat tau. Kadang pukul 3-4 pagi pun belum tentu dia nak tidur. Jadi masa tu dia kena ganggu. Okay, dia ni jenis yang suka main handphone tengah-tengah malam semua kan. So dia dengar ada orang ketuk muka dia, duduk. Means kuat lah. Sebab Ida tu pakai earphone, tapi dia still dengar. Sebab dia memang ketuk lah. Tapi benda tak berhenti kat situ, dia still ketuk-ketuk. Tapi si Ida ni buat bodoh je. Yang kan dah cakap tadi, Nini ni jenis cepat terjaga. Tapi Nini pun tak sedar. Semua Nini yang kena kacau tu Ida seorang je. Okay, so Nini ni masa lepas habis posting ni, dia kan pergi kat tingkat 5. Okay, so nak jadikan cerita, dia rasa macam rumah tu berbeza. Rasa dia berbeza. Rasa dia macam tak feel lah, macam rasa macam sesuatu. Dia rasa macam dia diperhatikan. Nak pergi sini dia rasa diperhatikan, nak pergi tandas pun nak diperhatikan. Kalau tak, selalunya Nini ni jenis yang macam buat seorang pun tak apa. Maknanya macam nak mandi seorang ke, dia tak rasa apa-apa. Tapi berbeza pula dekat rumah yang tingkat 5 ni. Sebab hari tu kan posting rumah lain, and then bila diorang dah nak final, diorang tukar rumah ni, and then rasa rumah tu sangat-sangat berbeza. Rasa feeling dia berbeza. Rasa macam hati dia macam, rasa macam ada benda yang memerhatikan dia sepanjang dia dekat rumah tu. Kalau dia nak mandi pun dia akan ajak macam kawan lain, macam untuk teman kan, untuk mandi, supaya dia tak rasa apa-apa, tak rasa takut ke apa. Nak jadikan cerita, dalam roommate dia ada 8 ke 7 orang, tak silap Teha. Okay, si Nini ni dia nak study untuk final. Okay, masa tu nak final exam. Jadi dia pergi rumah jiran dia dengan kawan dia. And then roommate dia dalam 7 kot, tak silap Teha. 2 orang duduk dalam bilik, ada 2 orang lagi pergi beli makan. Ada seorang tu balik. Jadi Nini ni pergi rumah jiran dia kan, dengan member dia nak study. Yang lagi seorang ni nak pergi turun study, tapi nak study seorang-seorang, turun kat bawah, study kat bawah. So Nini pun kata okey lah, nak jadikan cerita. Yang 2 orang dalam bilik tu stay dalam bilik. So yang kawan dia ni Teha bagi nama samaran dia Ida je lah. So Ida ni dia tak sure lah, mungkin kawan yang sama ke apa, tapi Teha just bagi nama samaran dia Ida. Okay, Ida ni tengah bersiap-siap apa semua dekat ruang tamu hall tu. Tiba-tiba dia dengar suara dia kena panggil, Ida. Tapi dia macam buat bodoh je lah. Kau nak bersiap, dia kata jangan takut sangat. Kita macam, kita tak boleh takut sangat, kita tak boleh berani sangat. Kita kena macam jangan terlalu takut sangat lah, tak boleh juga. Okay, sebab benda tu lagi suka kalau kita takut kan. So dia pun macam abaikan je. Tiba-tiba benda tu tarik tangan dia. And then dia terus menangis lah. Dia terus menangis. And then dia call si Nini ni, nangis-nangis apa semua. So Nini terus lah lari, risau. Dia duduk dekat rumah, dia duduk dekat yang si Ida ni duduk dalam bilik yang ada 2 orang lagi roommate tu kan. Dia duduk dalam tu nangis-nangis. And then Nini ni tenangkan lah dia, baca ayat kursi apa semua. And then dia nampak mata Ida ni macam lilau-lilau macam tu. So macam dia macam tak tentram. Dan lama tu dia cerita, dia cakap tadi tangan dia kena tarik kat siku ni. So macam korang imagine lah weh, macam kau tak layan, and dia lagi tarik kau pula kan. Memang kau kata berajak, memang kau menangis lah kan. So macam oh my god. And then si Nini ni panggil lah ustaz. So ustaz pun datang. Ustaz tu baru je masuk rumah, dia dah giling-giling kepala dah. Dia start giling-giling kepala. So dia pun rasa macam tak apa, tenang dulu, kita relax dulu. Okay. So dia nak ubatkan si Ida tu kan. Ustaz tu nak ubatkan si kawan dia Ida ni, nak ubat-ubatkan. And then ustaz dia pun ubat-ubat lah kan, untuk si Ida ni. Sebab dia kata ada sakit pinggang lah, apalah kan. Biasalah kau tahu sakit macam tu kan. Okay. So si Ida ni pun macam
lama-lama tu ustaz ni tanya Nini bilik Ida ni dekat mana, bilik budak ni kat mana. And then dia cakap saya bilik 1. So dia pergi masuk bilik tu, ustaz tu giling kepala lagi weh. Dia kata ish cuba bukan jangan. Dia ish dia giling. And then ustaz tu siram air Yasin. Dia siram air Yasin, dia baca siram air Yasin. And then Nini ni dengar ada macam duit shilling jatuh. Korang tahu tak bunyi duit shilling jatuh? Kecing. Macam tu kan. So mesti aku macam kenapa tiba-tiba jatuh. And then esok and then malam tu dorang tidur buka lampu. And then tak ada dah lah gangguan tu kan. Dorang tidur lampu tu buka. Okay. So bila dorang tidur lampu tu buka, malam tu dah tak ada lah gangguan ke apa ke. And then si Nini ni nakkan kepastian, dia nak check lah mana duit shilling yang dia dengar tu. Tapi tak ada. Okay. So dia macam kemarin check dengar bunyi duit shilling, pasal apa pula tak ada kan, macam tu. So dia rasa macam oh my god, apa yang macam dia cakap yes. And then itu sajalah pengalaman dia. Okay. So sampai situ je cerita seram kita pada malam ini. Tia harap korang suka perkongsian ni. Tia nak lagi korang komen lah. Kalau korang ada cerita-cerita seram kan, korang komen. Nanti Tia akan cerita dalam video ni. Ataupun korang macam malu-malu kucing miau-miau, korang boleh DM dekat Instagram Tia. Korang DM, korang cerita je lah. Korang cerita seram apa, korang cerita je. Nanti Tia akan cerita khas dalam YouTube ni. Okay. So Tia nak pesan dekat korang, mana-mana korang pergi, make sure baca-baca doa sebelum tidur, apa semua. And kuatkan diri kita, jangan terlalu lemah. Okay, jangan terlalu lemah. And sentiasa baca pelindung diri. Kalau tak keluar rumah ke apa ke, kita baca pelindung diri. Sebelum keluar rumah, baca doa keluar rumah, kan. So korang sampai situ je kisah seram Tia. Tia harap korang suka cerita seram ni. Kalau korang ada cerita-cerita seram, korang boleh komen down below. And then kalau korang rasa nak cerita, korang boleh hit to my Instagram. Jangan malu-malu, jangan malu kucing. Korang DM je kat Instagram kalau korang ada cerita seram yang korang nak share dekat Tia. Okay. So Tia akan baca, insyaAllah Tia akan pilih and cerita dekat YouTube channel ni. Korang jangan lupa like, share and subscribe channel Tia ni. And stay safe, stay hygiene. Jangan lupa jaga kebersihan korang, jaga kesihatan korang, jaga diri korang. And yeah, be good, do good, spread positivity to all people around you, and don't forget to be the best version of yourself. Bye. Assalamualaikum. Peace, yo. Good.